Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sambung semula ya. Dah bersedia semua? Dah ya? Baik, tadi yang terakhir sekali Ustazah bezakan di antara rukun dan wajib. Rukun sesuatu perkara atau sesuatu perkara apa saya sebut tadi? Sesuatu perkara yang wajib kita lakukan. Sekiranya kita tak buat, haji kita atau umrah kita akan tergantung dan kita masih lagi berada dalam ihram. Manakala wajib, sesuatu yang wajib dilakukan, tetapi kalau kita tak buat, haji kita masih lagi sah atau umrah kita masih lagi sah dan kita kena bayar dam mengikut syarat-syaratnya. Okey, baik. Sekarang kita tengok kat sini perbezaan di antara rukun haji dan wajib haji. Rukun haji, niat ihram haji, berwukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur, tertib pada kebanyakan rukun. Itu rukun haji. Wajib haji, niat ihram di miqat, meninggalkan perkara larangan ihram, bermabit di Muzdalifah, melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, mabit di Mina atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. So dia ada 6 wajib haji. Kalau kita tak buat, haji kita masih lagi sah, tetapi kita kena bayar dam dengan syarat-syaratnya. Kalau kita sengaja tinggal, hukumnya berdosa. Ya, jangan sengaja-sengaja sebab dosa yang kita takut ya, kalau tak diampunkan oleh Allah SWT, tempat kita bukan lagi di syurga. Ya, baik minta jauh pada Allah SWT lah, ya, supaya kita dijauhi daripada sifat-sifat tersebut. Ya. Okey, baik. Sekarang kita tengok ya. Rukun umrah. Hanya nak bagi perbezaan sahaja. Rukun umrah, niat ihram umrah, tawaf, sa'i, bergunting dan bercukur, tertib pada semua rukun. Satu je berbeza sebab dia tak ada wukuf. Wajib umrah, niat ihram di miqat dan meninggalkan larangan ihram. Itu sahaja ya. Okey, baik. Sekarang kita tengok perbezaan rukun haji dan rukun umrah. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Yang tak ada apa? Wukuf sahaja, ya. Wajib haji dengan wajib umrah, wajib haji ada 6, wajib umrah ada 2. Sebab umrah tak ada mabit di Muzdalifah, tak ada melontar jamrah kubra, tak ada bermalam di Mina dan tak ada melontar ketiga-tiga jamrah. Ya, okey, insya-Allah semua dah cover. Sekarang kita mula nak masuk perjalanan haji. Ustazah nampak, okey, nak tanya kat sini. Ustazah tak nak cerita dah masuk Madinah. Sebab masuk Madinah ni semua dah berlepas. Jadi yang ada di sini berkemungkinan akan masuk ke Mekah. Ada tak yang dapat dah penerbangan akan masuk ke Madinah lagi? Oh, ada. Nak terbang minggu depan ke? Berapa hari bulan? 3, 2, 3, 4 masih lagi lah, masih Madinah. Okey, kita jalan Madinah dulu. Tadi ingat tak nak dah, nak langkau dah Madinah. Tapi kalau dah ada kita teruskan. Okey. Perjalanan jemaah haji ke Madinah dahulu, ya. Apa dia nak buat pada tarikh keberangkatan, contohnya pada 2 hari bulan atau 3 hari bulan daripada rumah, kita buat perkara-perkara sunat sebelum bermusafir. Ya, apa perkara sunat sebelum bermusafir? Yang pertama, kita mandi sunat musafir, sembahyang sunat musafir, berdoa dengan doa musafir. Itu di antaralah perkara yang kita buat sebelum kita berangkat. Selain daripada kita mohon maaf dengan sanak saudara, ya, tinggalkan wasiat kepada anak-anak keturunan kita tu yang dekat rumah tu, ya, sahabat andai semua, ya. Kemudian sampai di Movenpick, ni semua orang akan lalu benda yang sama lah, ya. Sampai di Movenpick, sampai di KLIA, kita ada masa 6 jam. Ya. Kalau ikut dia punya prosedur, katalah lapor diri pukul 9.15. Saya bagi contoh, ya. Lapor diri 9.15. Kita mesti sampai sejam sebelum tu. Ya. Sebab apa? Nanti dia akan buat announcement. Dia kata jemaah haji diminta mengambil barang-barang kelengkapan di kaunter kelengkapan.
Jadi tuan pergi jangan bawa beg apa-apa. Bawa saja surat panggilan, ya. Pergi dekat tempat tu, dia akan scan surat panggilan, ada barcode tu, atas tu ada barcode kan. Dia akan bagi dekat tuan-tuan, puan-puan, dia akan bagi satu gelang haji. Yang kedua, dia akan bagi beg kecil, beg sandang, beg sling bag tu. Yang ketiga, dia akan bagi alokasi rumah. Maksudnya tuan KT berapa akan duduk di land premium, maktab nombor berapa, bilik berapa, semua dia akan bagi di situ. Ya. Selepas tu tuan ambil benda tu, tuan buat keluar balik, pergi dekat beg, tampalkan alokasi. Alokasi rumah tu tampal pada beg besar, tampal pada ni sling bag. Ya, untuk kita tengok. Kemudian pakai gelang. Dan pakai lanyard. Dia akan bagi lanyard. Lepas tu tunggu je. Masih lagi boleh bersama dengan family. Kat luar tu. Lepas tu tunggu sampai dia kata semua jemaah haji diminta masuk ke dewan, ya, ataupun ke dewan keberangkatan untuk timbang beg. Bila dia kata untuk timbang beg tu, hanya seorang sahaja waris boleh ikut. Untuk tolong bawa beg kita. Sorong beg kita sampai depan pintu, waris tinggalkan kita, kita masuk. Dekat depan pintu dia akan cek BRR. Buku rawatan kesihatan, ya. Dalam buku tu pastikan ada tanda tangan doktor pada muka surat Ustaz tak ingat 38 ke 39 macam tu. Ada 2 tanda tangan doktor yang mesti ada. Lepas tu dia akan cek benda tu, kemudian tuan akan kadang-kadang beg itu ditarik oleh petugas. Tapi untuk timbang, tuan-tuan kena ambil beg dan timbang sendiri. Jadi tarik beg kita masuk dalam tempat keselamatan tu, ya. Masuk je ke tempat dia scan beg tu, angkat beg dan pergi check in. Sampai kat situ dia selepas cek BRR pergi ke kaunter pasport. Ambil pasport dahulu. Ya, dia ada satu kaunter sebelum kita check in barang. Jadi kita ambil pasport, kita pergi check in barang, dia akan bagi kita boarding pass. Dan ada satu kad warna biru kalau Saudi. Nanti kad tu kena bagi masa kita nak naik bas. Ya, tak apa, yang tu nanti dia akan terangkan dari masa ke semasa. Jangan pula susah hati, tak boleh hafal. Ya, hanya benda yang dapat tu peganglah, jangan duk buang. Ya. Lepas dah siap timbang beg, dia dah ambil beg kita, dia bagi kotak boarding pass, dia bagi kita kad warna biru tu. Lepas tu kita masuk dalam dewan taklimat. Dalam dewan taklimat tu nanti kita akan menunggu dan mendengar taklimat daripada KPP, ketua operasi yang jaga KT itu. Jadi dia akan bagi sedikit taklimat, kemudian ustaz atau ustazah akan bagi juga taklimat ibadah sendiri untuk terangkan tentang waktu solat contohnya, di mana nak solat, ya, nak jamak atau tidak, ataupun nak hormat waktu atau apa-apa saja akan diterangkan pada ketika itu. Selepas tu akan ada azan, akan ada doa, lepas doa azan, dan selepas itu semua orang akan bergerak. Dia akan gerakkan 40-40 atau 44-44 mengikut bas. Jadi satu line tu dia ada 40. So akan bangun 40-40 tu keluar dan naik bas. Bas lebih kurang ada 10 buah. Dia melihat pada kapasiti bilangan orang dalam flight kecil atau flight besar. Lepas tu semua dah penuh, kita akan mula bergerak ke airport dengan diiringi oleh polis trafik lah. Yang tu rasa macam VIP je. Ya. Lepas tu bila sampai saja dekat airport, ya, sampai ke airport kita akan turun bas, naik jalan ke C17. C17, terus ke C17, tak lalu immigration, ya. Sebab dia akan masuk terus ke dalam, ke terminal terus. Dia tak ada dah lalu ikut biasa penerbangan antarabangsa, semua tak ada. Jadi kita akan terus bas masuk terus, kita akan naik eskalator pergi ke C17. Masuk saja C17 selepas melalui keselamatan, biasa jugalah kena buang tali pinggang, ya.
kena buang jam, kena buang duit siling, semua tu biasalah kan. Macam kita nak naik kapal terbang pergi overseas lah. Lepas tu masuk saja ke dalam, naik eskalator ke atas, kita akan lalu Immigration Malaysia. Lepas lalu Immigration Malaysia, selesai kita akan ke kanan, kita akan lalu Immigration Saudi. Lepas kita lalu Immigration Saudi, kita dah seolah-olah berada di Saudi dah. Kita tak boleh keluar langsung dah. Sama dia terbang tak terbang, memang tak boleh keluar dah. Tak dibenarkan sebab dia chop dah dalam tu. Chop Saudi dah. Sebab tu disebut Mekah Road. Yang tu di antara kita, Malaysia adalah di antara negara yang telah diberikan kemudahan. Immigration dia dibawa ke sini. Ya, jadi kita chop semua sampai nanti di Madinah atau di Jeddah tak akan chop pasport lagi dah. Terus keluar sebab mungkin dia nak jimatkan masa. So kita akan melalui 2 immigration, satu immigration Malaysia, lepas tu immigration Saudi, dan kita turun ke bawah balik, lalu eskalator turun balik ke ruang menunggu. Dekat ruang menunggu tu dalam masa mungkin dalam setengah jam atau 40 minit dia akan panggil untuk naik untuk boarding. Masa nak naik kapal terbang sekali lagi dia akan scan kita punya pasport. Ya, dia scan sekali lagi pasport, kemudian dia akan buka tengok tempat chop Saudi. Jadi kalau tuan-tuan boleh bawa lah benda penanda tu lagi bagus. Dia tak payah nak buka-buka selak-selak lama-lama. So kita tanda dah tang mana dia chop Saudi tu, buka terus depan dia je. Sebab dia akan check balik, takut nanti dia tak terchop. Kalau dia tak terchop, kita nak balik nanti masalah. Ya, masuk tak chop, tiba-tiba keluar kan. Jadi kena confirmkan dia dah chop kan dekat immigration Saudi itulah. Macam selalu kita pergi umrah, lepas chop kan dia check. Macam tu juga ya. Dia susah sikit pada jemaah yang selalu jalan sebab nak cari chop dah payah. Yang jangan-jangan jalan 1-2 muka surat tak apalah. Selepas saja dia scan kita punya pasport, kita tengok dia check balik chop Saudi tu, kita pun naik flight dan akan terbang. Ya, jadi bila dia terbang saja baru orang tabung haji di sini akan lepaskan. Maknanya kita yang bertugas di sini tidak akan meninggalkan terminal selagi kapal terbang tidak take off. Ya, sampai kapal terbang take off saja barulah kita boleh balik. Sebab kalau tidak memang sebab tu kita yang bertugas selama 8 jam. Tetapi tuan-tuan yang pergi mendaftar tu mungkin dalam 7-6 jam lah. Lebih kurang gitulah ya. Jangan lambat sebab waktu yang disebut dalam tu kata 9.45 itu adalah waktu untuk tarik beg masuk dan timbang. Jadi kalau nak duduk ambil peralatan sebab tu saya kata awalkan 1 jam atau 2 jam. Ya, itulah. Itu dia punya proses makan. Sebab apa? Saudi tak akan Saudi pula dah. Tabung haji tak akan letak pukul berapa boarding. Atau dia tak bagi tahu pukul berapa take off. Kalau dia letak macam tu semua orang datang lambat nanti tak sampai-sampai. Sebab dia punya proses tu, proses untuk sebelum nak pergi ke KLIA tu sendiri panjang proses dia. Ramai kan? Itulah. Jadi itu di antara yang boleh tuan-tuan ni lah ya. Itu apa yang berlaku di Movenpick. Baik. Lepas tu selesai saja dekat Movenpick tu ya, yang patut solat jamak-jamak lah, yang tak boleh. Kalau 9.45 pagi tak ada masalah apa-apa sebab kita akan solat Zuhur selalunya di airport. Jadi sampai tu mungkin kena ada wuduk dan kita jamakkan Zuhur dan Asar. Sebab kalau pukul 9.45, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dijangka lah dalam pukul 3 atau pukul 4 yang kita akan berangkat. Ya, maknanya kena jamak Zuhur dan Asar di airport. Ya, boleh je ya. Selalu kita akan bagi tahulah ustaz-ustazah dekat situ dan kita akan maklumkan di mana kiblatnya, di mana nak solat, nak jamak ke tidak. Semua tu kita akan maklumkan. Ya. Okey, baik. Selesai saja naik kapal terbang sampailah kita ke Madinah. 4 hingga 7 hari. Yang saya tengok sebelum ni 6 hari mereka berada di Madinah ya. Sampailah pada hari kita nak berangkat ya. Sebelum kita berangkat ke Mekah, kita akan buat lagi perkara-perkara sunat sebelum bermusafir dan juga perkara sunat sebelum berihram ya. Apa dia perkara sunat sebelum berihram? Potong kuku, trimisai ya. Mandi sunat ihram, pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi sebelum berihram tak ada masalah. Yang tak boleh pakai minyak wangi selepas berihram ya. Selepas tu kita akan berangkat ke Bir Ali ya. Sampai di Bir Ali kita akan berniat ihram. Ya, nanti ustazah akan terangkan satu-satulah. Ya, bagi orang yang buat tamattu', dia akan niat ihram
umrah. Bagi yang buat ifrad, dia akan niat ihram haji. Selepas saja dia berniat, maka sudah terikatlah dia dengan 13 larangan ihram. Okey, itu sampai dekat situ dulu. Faham nah? Dari Malaysia sampai Movenpick ke Madinah, kemudian keluar ke Mikot. Itu bagi jemaah haji yang masuk Madinah dahulu. Kemudian ni dia ulang balik ya, sampai di Bir Ali tadi dia pun berniat ihram umrah bagi tamattu', dia niat ihram haji bagi ifrad, dia jaga 13 larangan ihram sampai saja ke Mekah. Yang niat tamattu' tadi akan buat tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur dan bergunting. Manakala orang yang niat haji, dia masuk, dia boleh buat tawaf kudum, sa'i haji, dan dia tidak boleh bergunting. Sebab belum masuk waktu untuk bergunting. Dia buat ifrad, dia niat haji. Nak tawaf haji pun tak boleh sebab belum masuk lagi waktu untuk tawaf. Masuk waktu untuk tawaf haji adalah tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Ya? Okey. Dia kena jaga larangan ihram sampailah hari nak bertolak ke Arafah. Kalau 14 hari, 14 hari lah. Kalau 7 hari, 7 hari. Sebab tu orang yang pergi awal selalunya tak buat haji ifrad. Dia buat haji tamattu'. Ya. Sampai saja di Mekah, ya, dia dah buat tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur, bergunting. Dia bebas daripada larangan ihram bagi orang yang buat tamattu'. Orang yang buat ifrad, dia tak buat apa-apa lagi. Dia hanya tawaf kudum dan dia sa'i haji kalau dia mahu. Dia tak bergunting dan dia terus menjaga larangan ihram. Okey? Baik. Itu bagi orang yang dari Madinah. Sekarang kita tengok orang yang nak pergi ke Mekah. Sama juga di rumah, dia akan buat perkara-perkara sunat sebelum bermusafir dan juga perkara-perkara sunat sebelum berihram. Kenapa ya dia nak kena buat dah perkara sunat sebelum berihram ketika berada di rumah? Sebab dia akan niat ihram dalam kapal terbang. Okey? Jadi apa perkara sunat tu? Satu, sunat berihramnya ya, potong kuku, trim misai ya. Rapikan janggut, misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram, memakai wangian pada badan, bukan pada pakaian ya. Sebab apa Ustazah kata pakai pada badan? Sebab kalau pakai pada badan, bila dalam ihram nanti berjangkit dekat pakaian ihram pun tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai terus, nanti dalam ihram kita pakai terus dekat pakaian, nanti dalam ihram kita buka nak ambil wuduk contohnya, kita pakai balik. Masa tu ada pandangan kata kena bayar dam sebab dia pakai wangian dalam ihram. Pakai pada badan berjangkit tak ada masalah. Okey? Okey, lepas tu boleh meminyak rambut, ya, pakai kain ihram berwarna putih dan solat sunat ihram. Ya, itu amalan sebelum niat ihram. Semasa nak niat, menghadap ke arah kiblat dan berwuduk jika mampu. Tapi duduk dalam kapal terbang tiba-tiba tak boleh berwuduk, nak susah nak masuk bilik air, tak wuduk pun tak apa tapi rugi. Cara nak ambil wuduk macam mana? Bawa saja spray, nanti naik kapal terbang, isi air dan ambil wuduk ya. Solat sunat ihram boleh buat sambil kita duduk menghadap ke arah kiblat. Sebab memang kapal terbang kita menuju ke Mekah. So tak ada masalah. Untuk sunat boleh duduk. Untuk wajib, untuk solat-solat fardu memang kena berdiri tegak. Ya, tapi untuk sunat tak kisah. Ya, boleh saja duduk. Hanya pahala dia dapat separuh. Jadi daripada tak buat kan, lebih baik buatlah. Jadi kita menghadap dah ke arah kiblat tak ada masalah, dah pakai tutup aurat, dah ambil wuduk, kita pun solat sunat ihram ya. Kemudian kita pun berniat ihram ya. Selepas daripada berniat ihram boleh bertalbiah, berdoa, baca al-Quran, berzikir ya, elakkan daripada berbual kosong. Tapi orang yang daripada Madinah, dia niat di mana? Di Bir Ali. Jadi sunat berniat di atas kenderaan. Tak payahlah turun pergi masuk masjid. Sebab Nabi sendiri berniat ihram atas unta. Hadapkan muka kepala unta arah kiblat dan Nabi berniat atas unta. Ya, elok je unta nak melangkah, dia pun niat. Faham? Jadi kita nak ambil sunnah, nak niat atas kenderaan tak ada unta, kita niatlah dalam bas.
Ya. Jadi tak payah nak rebut-rebut turun dekat sana, ya. Okey, ni tak apa, yang lain boleh baca ya, sebab dalam buku tu ada dah saya bagi dalil-dalil untuk memakai wangi-wangian ya, dalil memakai pakaian ihram, dalil pakaian tidak boleh memakai pakaian bercantum, pakaian lelaki semasa ihram secara itibak menampakkan bahu sebelah kanan ya. Cuba tengok di situlah ada bahagian sunat ya, sunat-sunat sebelum berihram. Semua ada dah dalam tu. Jumpa ke? Dia kena buka lah ya. InsyaAllah nanti baca semua ni ada ya. Wanita dalam ihram macam mana elakkan daripada bersolek ya, tanpa keperluan, untuk elakkan fitnah dan riak. Pastikan aurat dijaga, kain telekung bersesuaian, tidak menampakkan aurat, stoking yang dipakai tidak terlalu nipis. Ada yang tanya, Ustazah mesti pakai putih ke? Tak semestinya. Yang perempuan asalkan menutup aurat dengan sempurna, itu adalah pakaian ihram ya. Kemudian sudah siap semua, kita solat sunat ihram. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala ya. Lepas tu kita bertalbiah lah ya, talbiah. Dan ada kelebihan-kelebihan bertalbiah. Setiap mereka berihram, bila menghabiskan masanya bertalbiah sehingga tenggelam matahari, maka akan tenggelam juga dosa-dosanya, atau hapus atau bersihlah dosanya, balik bersih seperti baru dilahirkan dari perut ibu. Sebab tu jangan tinggal talbiah ya. Bila kita talbiah tu sama-sama ikut bertalbiah dengan kita, pokok-pokok, debu-debu ya, burung-burung di udara, ikan-ikan di air, batu, semua ikut bertalbiah bersama kita, menyebut labbaik Allahumma labbaik ya. Okey, baik. Jadi bermula talbiah ni bagi orang umrah, bermula talbiah selepas daripada niat ihram umrah, dan berhentinya talbiah ketika kita nak mulakan tawaf. Ya, itu bagi umrah. Tapi bagi haji dia ada 2 tempat. Selepas niat kita mulakan talbiah, berhenti talbiah apabila kita nak melontar jamrah kubra. Itu satu. Kalau kita lontar jamrah kubra dahulu. Tapi ada orang dia tak lontar jamrah kubra dahulu, dia terus pergi tawaf sa'i. Jadi berhentinya talbiah itu ketika tawaf dan sa'i, permulaan untuk tawaf ya, permulaan untuk tawaf. Okey, baik. Sekarang habis yang perkara sunat sebelum berihram tadi, kita pun teruslah ke Muwafiq. Sama juga proses dia macam yang saya ceritakan tadi. Ya, sama je. Orang nak pergi singgah di Madinah ke, orang nak terus pergi ke Mekah ke, sama je dia punya proses yang India tu. Ya, hanya orang yang nak masuk ke Mekah semua pakai pakaian ihram. Orang yang nak masuk Madinah tak payah pakai pakaian ihram ya. Kemudian dalam kapal terbang. Yang ni bagi orang-orang yang datang dari Malaysia terus nak masuk ke Mekah. Jadi mereka akan berniat di dalam kapal terbang. Sama juga yang mengerjakan haji tamattu' akan niat ihram umrah, dan yang mengerjakan haji ifrad akan niat ihram haji ya. Macam mana niat dia ya? Sama ya semua orang. Jadi kita tengok, kita dapat pilihan dah kita nak buat haji apa. Kalau kita nak buat haji tamattu', kita nanti niat umrah. Kalau kita nak buat haji ifrad, kita nanti niat haji. Kalau kita nak buat haji kiran, kita akan niat kedua-duanya sekali serentak. Fahamkan yang tu dulu. Inilah saat-saat terakhir kita boleh buat keputusan sama ada kita nak haji tamattu' ke, haji ifrad ke, haji kiran ke. Itu adalah saat terakhir ketika kita berada dalam kapal terbang. Bagi orang yang dari Madinah pula, ketika berada dalam bas di Bir Ali, pada waktu tu lah last kali dia boleh buat pilihan, tak boleh tukar-tukar dah ya. Okey, itu saya dah ada huraikan sedikit, boleh buka ya itu. Okey, niat dia. Bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', dia akan niat umrah dahulu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ajar je ya, bukan niat betul-betul, sebab ni dah bulan haji dah. Kalau kita niat dan kena jaga larangan ihram dah ya. Baik.
Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi sampai di Mekah, kita buat dah umrah. Dekat nak pergi wukuf di Arafah, kita akan niat haji pula. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi Ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita nak buat haji ifrad, kita buat haji ni apa? Oh, kita matok ini haji kiran. Kalau kita nak buat haji kiran, kita niat dua-dua sekali. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi Ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Ya? Dan yang ketiga haji ifrad, kita masuk niat haji dahulu, kemudian baru kita niat umrah. Tukar je. Dia tukar sahaja. Okey. Sampai kat sini boleh faham ke apa beza antara haji tamattu' dengan haji ifrad? Kiraan saya kurang tak ramai orang buat lah. Okey, ada soalan tentang haji tamattu'? Faham semua? Faham ya? Ya. Bersyarat. Okey, baik. Ustazah semuanya sebenarnya tak naklah sangat cerita pasal niat bersyarat sebab bagi orang-orang haji dia masa dia panjang. So kalau dia masuk dengan umrah, dia boleh tunggu je waktu period dia, contoh orang period lah selalu dia bimbang kan. Dia boleh je tunggu sampai period dia bersih dan dia boleh buat umrah. Contohnya kita niat umrah ya. Selepas kita niat umrah datang period, tak sempat nak tawaf, tak sempat nak sa'i, kita dalam period. So jaga je larangan ihram itu sampai bersih. Bila dah bersih mandi wajib, lepas mandi wajib kita tawaf, sa'i seperti biasa. Faham? Kita tak ada masalah. Kalau umrah, orang pergi umrah biasa-biasa, masalah sebab apa? Masa pendek dan dia terpaksa balik. Kalau tak niat bersyarat, nanti dia dalam ihram. Dia balik dalam keadaan berihram. Sedangkan kita tak ada masalah. Kita memang nak tunggu haji. Apa masalah kita? Kalaupun, katalah tadi saya kata umrah, umrah kita tu, ataupun niat umrah kita tu, kita tak boleh buat sebab period sampai dekat-dekat nak pergi wukuf di Arafah. Pun tak ada masalah sebab kita boleh niat haji dan haji itu akan masuk dalam umrah. Jadilah haji dia haji kiran. Pun tak ada masalah. Tak perlu niat bersyarat. Lagipun kita duduk dalam ihram itu, pahalanya besar. Dahlah orang boleh tawaf, kita tak boleh tawaf. Orang pergi sa'i, kita tak boleh sa'i. Orang baca Quran, kita tak boleh nak baca Quran. Kita boleh berzikir. Kita menjaga larangan ihram itu. Itu jihad yang besar bagi seorang perempuan. Ya? Hanyalah masalah dia kata macam mana nak mandi wajib. Mandi wajib tu tak susah. 3 je rukun. 1, menghilangkan najis di badan. 2, niat ketika air sampai di badan. 3, meratakan air ke seluruh badan. Itu je. Yang kita masalah sebab duk fikir nak shampoo lah, sekejap lagi nak sikat lah, sekejap lagi takut gugur rambut lah. Kan? Duduk aja bawah shower, biarkan air tu turun, tekan-tekan saja, jangan digosok-gosok, biarkan air tu rata dan niat semua, ratakan air, pergi je tawaf dulu, settlekan dulu rukun. Dah settle semua, dah yakin, kita bolehlah nak berlangir ke nak bershampoo ke apa, ya? InsyaAllah, boleh? Ya? Okey. Tapi boleh saja kalau nak niat bersyarat pada umrah yang terakhir masa kita nak balik. Yang tu. Sebab kita takut pula tak niat bersyarat, tiba-tiba datang period, kapal terbang nak terbang dah besok. Sebab dia dah tahu yang dia tu nak datang period. Tapi nak buat juga, bang saya nak buat last sekali. Oh. Kan? Manusia ni tak pernah puas. Ya? Saya dah buat dah tapi saya nak buat last sekali. Kan awak nak datang period, suami dia kata, alah tak apa, sempat. Yang tu jadi masalah. Tiba-tiba penerbangan balik dah besok dah. Yang itu boleh nak niat bersyarat. Maknanya umrah yang akhir selepas haji. Jadi kita niat sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku datang haid, maka aku halal. Otomatik halal lah. Kita ambil yang tu je lah, senang. Ya, tak payah nak aku bertahallul pun tu susah. Maka aku halal. Haji jangan buat. Sebab kalau kita niat bersyarat haji, dibimbangi.
jadi syarat tersebut dan kita tak dapat haji. Dah habis dah, tak ada peluang dah. Dan katalah benda itu pula berlaku selepas wukuf. Lagilah kita tak boleh nak niat balik dah. Kalau berlaku sebelum wukuf, boleh lagi kita niat ketika wukuf tu masih ada. Tapi katalah kita dah niat-niat dah wukuf di Arafah, kita dah sebut, sekiranya aku datang haid, maka aku halal. Sampai di Muzdalifah datang haid, halal, habis. Keluar daripada ihram dan kita tak dapat haji. Jadi untuk haji tidak digalakkan, ya. Kecuali lah, ya, macam zaman Nabi ada orang tu dia sakit. Orang tu memang doktor kata dia ni sakit. Sebab worst case pun mati. Jom. Kalau mati dalam ihram akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan berihram, dalam keadaan bertalbiyah. So nak apa lagi? Tak apalah mati dalam ihram. Yang risaunya period je lah kan. Takut terus berkekalan. Itu sebab saya kata untuk orang period ni hanya pada umrah yang akhir. Bukan umrah yang sebelum wukuf. Ya. Bukan kata tak boleh buat. Tapi sayanglah apa nak buat. Ya. Tapi kalau nak buat macam saya kata tadilah. Ya. Sebab ramai memang saya duk dapat panggilan-panggilan daripada jemaah. Dia setengah tu ada setengah tak kursus. Dia kata saya dari Madinah ni dah nak pergi ke Mekah, saya period. Saya tak payah niat ya. Alamak. Tu nak niat di mana? Saya niat di Tanaim nanti bila bersih. Boleh ke tak boleh? Kan Ustazah dah sebut tadi ya. Barang siapa yang dalam hatinya ada niat untuk melakukan umrah dan haji atau haji, maka wajib baginya berniat di mikot awal yang dia langkah. Ya, sama ada di Hornul Manazil ataupun di Bir Ali dalam apa keadaan sekalipun. Sebab tu orang sakit. Ini contoh ya, dia berada di Madinah, dia sakit duduk dalam ward. Sedangkan dia sakit tu dah teruk sakit jantung. Tapi sebab dia hospital nak hantar, ya, nak hantar ke Mekah bersama-sama dengan rombongan, dia naik ambulan, pun kita suruh niat bersyarat. Ya, sebab apa? Sebab dia nak pergi buat haji. Dalam hatinya ada niat nak mengerjakan haji. Jadi niat dia sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tetapi sekiranya sakitku ini tidak sembuh dalam tempoh 3 hari, maka aku halal. Dia ambil konsep macam tu. Jadi dia naik ambulans sampai di hospital Shisha. 1 hari, 2 hari, 3 hari, halal. Bukalah pakai ihram. Tapi orang sakit lain, sakit jantung, dia mesti pakai wire sana sini. Sukar untuk dia berada dalam ihram. So itu cara penyelesaian. Tapi rasanya orang period tak ada nak pakai wire, mengata-kata kan. Hanya jagalah dengan ihram saja, rasa tak perlu kot, ya. Sebab ada juga yang kata, Ustazah boleh tak saya niat? Sekiranya haid aku tidak berhenti dalam masa 3 hari, maka aku halal. Punyalah dia tak nak duduk dalam ihram. Ya? Jadi kalau boleh, tak payahlah ya. Okey, ada juga yang tanya ya. Dia buat niat ni panjang juga. Okey, ada yang tanya, Ustazah, saya boleh tak nak makan ubat? Ya. Kalau nak makan ubat, kita tanya dulu diri kita, saya nak makan ubat sebab apa? Kalau dia kata saya nak makan ubat sebab saya nak boleh buat ibadah sepanjang saya berada di Mekah selama 40 hari, yang itu saya tak galakkan. Sebab saya bimbang ubat itu tidak menjadi, nanti dia akan jadi stain, dia drag, panjang. Dan saya jumpa ramai jemaah yang jadi macam tu. Sebab apa? Satu, tidak berdisiplin. Susah nak disiplin ni. Maka ubat ni sebenarnya dia kena betul-betul disiplin. Saya ingat saya bawa anak saya pergi umrah baru ni. Dah dia betul-betul masuk ke Mekah tu dalam keadaan period. Memang tak boleh. Dah kira pun tak boleh. So saya kata tak apa, ambil saja Noculate atau Sonulate lah ya. Untuk lambatkan kedatangan period. Tapi dia punya tension dia tu, sebab apa? Dia kena pasang alarm 3 kali sehari. Jadi alarm bunyi je, terus dia ambil. Jadi memang kena disiplin kuat betul. Dia tak boleh main, tak apalah sekejap lagi lah, lewatkan 3 jam lah, lewat satgi lupa pergi sana. Dia masuk masjid pun bawa ubat, tidur pun ada ubat sebelah dia. Memang sambil tidur tu dengar alarm dulu. Nak makan.
InsyaAllah lah, Alhamdulillah lah jadi. Jadi orang yang makan ubat ni kena betul-betul berdisiplin. Kalau jenis orang yang culah-culah itu tak boleh. Dan saya jumpa ramai jemaah tak jadi. Sebab apa? Mula dia tak cakap. Ustazah saya lupa makan lah semalam. Memang dia lupa habis. Sebab dia hanya gantian hormon. Bila hormon tu tak cukup, darah tu akan tetap keluar. Ya? Dia keluar, dia datang stain sikit-sikit. Bila sikit-sikit lebih susah kita nak menentukan period dia. Faham tak? Jadi kalau kata nak makan ubat sebab nak boleh buat ibadah 40 hari, saya tak cadangkan. Ini fitrah. Bila fitrah Allah bagi, pasti ada lebih dia. Jangan duk sengaja nak tolak fitrah. Okey, satu. Yang kedua, kalau dia kata saya nak makan ubat sebab saya nak bersih ketika wukuf. Nabi dah kata, boleh buat semua ibadah melainkan tawaf. Masa wukuf tak tawaf. Ya? Tak ada tawaf. Masa melontar tak ada tawaf. Berada di Mina pun tak ada tawaf. Yang lain semua boleh buat. Boleh berwukuf, boleh bermabit di Muzdalifah, boleh melontar jamrah, boleh bermalam di Mina. Semua tak ada masalah. Tak ada dia kata orang period tak boleh bermabit di Mina. Tak ada. Tak ada tinggal suami. InsyaAllah. Ya? Sebab ada juga masa saya jaga jemaah dulu, isteri dia period. Dia kata nanti kita kena terpisah bas ya. Orang period naik bas lain ya. Tak ada dah. Sama je bergerak pergi Arafah. Even orang ifrat dengan orang tamatuk pun sama je. Nama je jenis haji. Kan? Sebab orang tamatuk dia niat umrah, dia buat tawaf umrah, sa'i umrah bergunting habis. Lepas tu bila tiba hari nak pergi haji, dia akan niat haji. Dia nak pergi wukuf di Arafah, niat haji. Bila dia niat haji, dia dah dalam ihram. Dah sama level dengan orang yang buat ifrat. Yang dulu niat ihram haji. Dah sama dah. Bila naik bas sama. Pergi Arafah pun sama. Muzdalifah sama. Mina pun sama. Okey. Jadi kalau untuk wukuf di Arafah juga tak perlu ubat. Okey. Bila masa saya perlu ambil ubat? Sekiranya penerbangan tuan-tuan, puan-puan, di awal selepas balik wukuf di Arafah dan dijangka puan-puan tidak sempat untuk tawaf rukun. Dah lepas dah. Ni minggu yang berapa dah ni? Memang tak akan balik awal dah grup ni. Betul tak? Ni akan balik pertengahan atau akhir. Jadi tak ada masalah. Nak masuk ke Madinah pun mungkin dah 22, 23 hari bulan. Jadi kalau kita balik dari Muzdalifah pada 13, bukan Muzdalifah, sorry. Kita balik dari Mina pada 13 hari bulan Zulhijjah, 14 kita boleh tawaf, 15 kita boleh tawaf, 16 kita boleh tawaf, 17 kita boleh tawaf, 20 benar datang period kan tak ada masalah. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ada 6 hari lagi waktu untuk tawaf rukun. Tapi kalau orang yang pergi awal dulu, memang saya kata tengok dulu adakah period itu datang pada waktu dia balik dari Mina dan pada waktu itulah dia dah nak balik ke Malaysia dan ketika itu dibimbangi periodnya datang, itu baru kita ambil ubat. Jadi golongan tu sahaja. Golongan lain tak perlu. Yang 3 hari bulan ni balik Malaysia berapa hari bulan? Yang pergi 3 hari bulan. Yang terawal sekali 3 kan? 2 hari bulan balik 16 hari bulan Julai. 16 Julai bersamaan berapa berapa Zulhijjah? Berapa Muharram? Muharram tu Zulhijjah. Zulhijjah lagi. 2 hari sebelum awal Muharram, katalah 28. Ya? Katalah 28 Zulhijjah. 28 Zulhijjah kita kalau period dia tu datang 25 Zulhijjah tak masalah. Kalau period dia datang pada 9 Zulhijjah pun 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nak pergi ke nak pergi ke Madinah 6 hari sebelum 28. 6 hari sebelum 28 berapa? 22. Okey, kita katalah 20. Kita ambil lah 20 awal. 20 hari bulan Zulhijjah nak ke Madinah. So kita ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 7 hari lagi di Mekah untuk kita buat tawaf rukun. Okey? Jadi kira sekarang, tengok balik, sebab tu saya suruh catat period masing-masing.
Tengok balik di mana period itu berlaku. Kalau berlaku 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 hari. Kita ada 17, 18, 19, 20. 4 hari lagi untuk buat tawaf. Kalau dia datang 10, kiralah ke datang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang tu semput. Mungkin yang tu bolehlah kalau kita nak ambil ubat untuk melambatkan kedatangan haid. Yang saya kata nukil al-samulid kan. Saya kan masa saya nak bertolak tu, saya first degree. Apa? Nak bertolak bila? Berapa hari bulan? Bertolak 14 hari bulan 6. Period selalu berapa hari? Bertolak 14 hari bulan 6. Period berapa hari? 6-7 hari. Kita wukuf di Arafah 27 hari bulan 28. 27 kot. Selalu period 7 hari. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Banyak hari lagi. 20. Ada 7 hari lagi. Kalau nak buat tamatuk boleh lagi. Kira saya terus niat tamattu. Niat umrah lah. Niat umrah. Jangan niat sahaja aku mengerjakan haji tamatuk. Sebab ada juga jemaah dia tanya, sebenarnya tamatuk ifrad kiran tu adalah jenis pekerjaan haji. Jadi kalau orang tamatuk masuknya dengan niat umrah, nanti bila nak pergi wukuf baru niat haji, itu tamatuk. Ifrad masuk dengan niat haji, lepas haji baru buat umrah. Kiran gabung dua-dua. Yang membezakan itu adalah cara pelaksanaan, ya. Yang kali pertama boleh faham tak Ustazah sebut ni? Siapa yang kali pertama angkat tangan? Tanya balik tu. Faham tak? Faham nah? InsyaAllah. Senang je. Orang ngaji sekolah. Buat admit susah lagi. Baik. Okey, jadi kalau puan pergi 14 hari bulan, period jangka 7 hari, saya rasa masih sempat tu buat tamatuk. Lailah kalau period 15 hari, saya cadangkan buat ifrad terus. Niat haji je. Jaga je larangan ihram terus. Ya? Yang susah hatilah, insya-Allah Allah mudahkan semua. Sebenarnya orang dalam ihram ni kuku pun tak panjang. Betul. Ya, bila kita potong kuku sebelum kita berniat ihram, lepas tu memang dia kuku pun tak panjang, rambut pun jarang gugur. Ya, Allah jaga kita insya-Allah. Ya. Okey, baik. Selepas itu tadi niat ihram bersyarat ya. Ustazah nak ajar banyak tapi saya takut tak boleh absorb lah. Boleh. Okey. Baik, tadi Ustazah sebut niat ihram bersyarat tu kita kata sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Sekiranya aku datang haid maka aku halal. Dia automatik halal bila kita sebut macam tu. Sekiranya aku datang haid maka aku halal. Dia automatik halal. Tapi ada satu lagi cara untuk kita relax. Maknanya kalau aku buat ni baru halal. Kalau tak buat ni tak halal lagi. Kita sebut macam ni. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku datang haid, aku bertahallul. Aku bertahallul. Maknanya kalau aku datang haid, aku bertahallul, baru halal. Tahallul tu kita potong rambut. Jadi benda ni boleh dibuat untuk orang yang takut, contoh halangan syarak lah. Halangan syarak macam-macam. Haid, takut halangan ulil amri. Macam contoh dulu kita ajar buat niat bersyarat masa zaman pandemik. Pandemik dulu, kita bimbang takut tak boleh wukuf di Arafah. Jadi takkan semua nak duduk dalam ihram. Masa tu kita ajar. Sekiranya, macam kita kata, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak. Terhalang oleh halangan syarak tu macam-macam. Sakit, haid, dihalang oleh ulil amri, dihalang peperangan, apa-apa semua halangan syarak. Kita sebut sekiranya dihalang oleh halangan syarak, maka aku akan bertahallul. Maksud aku akan bertahallul tu selagi aku tak tahallul, selagi tu kita duduk dalam ihram. Tapi kalau kita tengok keadaan dah teruk sangat, keadaan dah darurat ke, boleh memudaratkan kita, memang tak boleh buat apa-apa, masa tu baru diarahkan oleh tabung haji untuk semua gunting rambut dan keluar daripada larangan ihram. Katalah kita dihalang oleh pihak ulil amri daripada masuk wukuf. Tak wukuf, maknanya tak dapat haji kan?
So kita tunggu dulu. Selagi tak habis waktu wukuf, sebab kita sebut tadi, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku akan bertahlul. Selagi kita tak bertahlul, selagi tu kita duduk dalam ihram. Tiba-tiba sampai saat-saat akhir memang tak boleh masuk betul-betul, barulah kita akan gunting rambut dan bebaskan diri kita daripada larangan ihram. Itu kelebihan kalau kita sebut perkataan bertahallul. Kita boleh buat pilihan sama ada kita nak keluar daripada ihram atau kita nak terus berada dalam ihram. Ya? Faham? Jadi kan macam puan lah. Dia tak galakkan, tapi kata dia tak tahan lah. Dia tak tahan, dia boleh sebut jugalah. Dia kata sekiranya aku datang haid, maka aku akan bertahallul. Aku akan bertahallul, bukan halal terus. Bukan automatik halal. Jadi dia tengok dia tahan tak? Dia pun bertahan. 1 hari okey, 2 hari okey, 3 hari okey, 4 hari okey. Sampailah 7 hari okey, kata teruskanlah dengan umrah dia. Tapi ada dia kata, ya Allah, dah 5 hari dah aku tak tahan dah, macam mana ni? Dia pun ambil gunting rambut dia. So dia bebas daripada larangan ihram. Tak payah teruskanlah umrah dia tu. Maknanya dia dah keluar daripada larangan ihram. Sebab disebut tadi, sekiranya aku datang haid, maka aku akan bertahallul. Faham? Tapi kena niat umrah dulu. Jangan terus maka. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tapi sekiranya aku datang haid, aku akan bertahallul. Jadi kalau dia bertahallul, baru dia keluar daripada larangan ihram. Kalau dia tidak bertahallul, dia terus berada dalam ihram. Okey? Boleh ke? Saya takut juga saya cakap ni dia faham lain. Faham betul? InsyaAllah ya, insyaAllah. Orang lelaki pun boleh ya kalau takut halangan syarak. Macam contoh dia sakit jantung. Orang yang sakit jantung tu, doktor pula kata ni bila masa boleh kena attack ni. So dia rasa dia nak buat macam tu, dia boleh buat lah. Tapi tak jauh lah ya. Macam saya kata tadi lah, worst case mati. Mati dalam ihram tu besar, besar dia punya kelebihan tu, ganjaran dia. Ya. Okey, baik. Seterusnya. Jadi kita dalam kapal terbang tadi, Ustazah kata kita niat ihram umrah ya. Bagi orang yang buat haji tamattu' dan bagi orang yang buat haji ifrad, dia niat ihram haji. Selepas itu dia pun menjagalah 13 larangan ihram ya. Boleh buka bahagian tu ya. Wajib haji yang kedua yang tanda tadi tu, menjaga larangan ihram. Jadi larangan ihram ada 13. Yang pertama ni rukun ni. Aduh. Tu yang nombor 2 bagi wajib haji tu ya. Dia ada larangan ihram. Ya, yang warna merah tu. Apa dia larangan ihram dia? Yang pertama, memakai pakaian bercantum. Ya. Selalu dalam kitab dikata memakai pakaian berjahit. Berjahit sebenarnya ya, ada juga yang tanya ya. Berjahit kalau setakat dijahit klaim supaya kain ihram itu tidak berbulu, itu tak ada masalah. Yang tak boleh jahit bagi cantum, bersambung, berhubung, bersarung, itu yang tak boleh. Sebab tu kalau kita pakai kain plekat tu walaupun dah jahit, tapi kita tak masuk dalam sarung. Kita ikat kat luar saja. Contoh nak masuk bilik air, tak nak pakai kain ihram kita tu, takut kotor, kita pun jumpalah kain plekat. Orang kurus lah, orang gemuk jangan ya. So orang kurus, dia ambil, dia pun pakai kot luar. Yang tu tak apa, sebab kita tak masuk dalam sarung. Yang tak boleh memakai kain yang bersarung, bercantum ya. Okey, yang kedua, tidak memakai wangi-wangian bagi lelaki dan wanita. Yang ketiga, tidak menutup kepala ya, untuk lelaki sahaja. Perempuan boleh tutup kepala ya. Keempat, tidak boleh menutup muka bagi perempuan sahaja. Lelaki pula boleh. Lelaki dia boleh pakai mask, tapi perempuan tak boleh pakai mask. Bukan mask, M-A-S-K. Sebab pernah juga jemaah kata, Ustazah Hajah tak boleh pakai mask, saya tak pakai gelang, tak pakai cincin, tak pakai semua. Ya Allah, penat juga ya. Dia kena jelaskan betul-betul, terang-terang. Tak boleh pakai mask, M-A-S-K ya. Tetapi sekiranya puan-puan ada asma kronik, dibimbangi, dia boleh mendatangkan kemudaratan, puan-puan boleh pakai
tidak berdosa tetapi tetap kena bayar dam. Faham tu ya? Melainkan dulu masa pandemik memang diputuskan tak perlu bayar dam. Ya, sebab dia arahan ulil amri. Jadi sekarang tak ada dah. Di Mekah boleh tak pakai. Jadi bila boleh tak pakai, kita pakai juga dalam ihram, kita kena bayar dam kalau ya kita pakai atas sebab tadi itulah, atas sebab kita bimbang ke kesihatan kita, so kita pakai juga, tak berdosa. Dan bayaran damnya sekali sahaja dalam satu niat. Contoh kita niat umrah dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang kita pakai sebab ramai orang. Saat lagi kita turun dekat airport kita pakai. Dalam bas kita pakai. Tapi kita masuk bilik kita tak pakai. Tempat yang tak ramai orang kita tak pakai. Lepas tu kita pakai balik. Beberapa kali pun kita pakai. Dalam satu niat, bayaran damnya hanya sekali sahaja. Dan damnya adalah dam takhir wa takdir. Allah, nak hafal Ustazah. Tak payah hafal ya. Dam takhir tu maknanya dam yang boleh dipilih ya. Itu samalah untuk orang yang memakai pakaian berjahit, semua-semualah yang larangan ihram, memakai minyak wangi, semua tu adalah dam yang sama. Okey, dam dia apa? Dia ada pilihan, sebab tu disebut sebagai takhir. Takhir tu maksudnya pilih ya. Satu, dia boleh sembelih seekor kambing. Dua, dia boleh memberi makan 6 orang fakir miskin. 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap seorang 2 cupak makanan. 2. Satu cupak harga dia 5 rial kali 2 sama juga dengan 10. So bagilah 10. Semua sekali berapa? 60. Ini untuk yang kedua, pilihan yang kedua. Dan pilihan yang ketiga, puasa 3 hari. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak pilih yang mana? Nombor 2 senang. Ya. Jadi bagi yang tadi mas tu pun bayaran ini ya, bagi saja RM10 10 rial kepada tukang sapu sampah ya, atau penjaga masjid, semua tak ada masalah. Tak payah tanya ustaz dah lah. Ya. Jadi seterusnya soalan macam tu tak payah lain, kesian kat ustaz. Ya. 3 hari. Tak berturut pun tak apa. Okey, baik. Seterusnya memakai sarung tangan bagi lelaki dan perempuan. Bila namanya sarung tangan, sarung tangan betul. Sarung tangan yang menutup semua jari-jari. Itu sarung tangan. Tapi kalau setakat sarung tangan ada cincin sikit, ada tutup belakang sikit, separuh ni tak apa. Itu bukan sarung tangan. Kita tak panggil sarung tangan ya. Jadi sarung tangan ni mesti tutup keseluruhan jari-jari. Kemudian tidak boleh meminyakkan rambut dan bulu-bulu di badan ya, tidak boleh menggunting rambut ya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh potong pokok di tanah haram. Potong pokok di tanah halal tak apa. Jadi Mina tu adalah tanah halal. Janganlah risau. Ini saya kata ada mufti yang dekat sana dia cakap adalah jemaah terpotonglah pokok, dia sangkut-sangkut tuala, patahlah ranting pokok mambu dekat Arafah. Kawan dalam bilik kata kena bayar dam. Sedangkan kalau ikut memotong pokok tu tak boleh di tanah haram, di tanah halal tak apa. Jadi Arafah adalah tanah halal. Walaupun dalam ihram tak perlu bayar dam. Kemudian tidak boleh membunuh binatang buruan, itu dua-dua tak boleh. Tanah haram pun tak boleh, tanah halal pun tak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh permulaan persetubuhan, bersetubuh dan juga nikah kahwin. Ya. Inilah perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram. Faham tak? Dia cikgu, dia suka tanya faham ke tidak. Okey, yang ni dia berkaitan dengan pakaian, wangi-wangian, kecantikan alam sekitar dan hubungan jantina. Jadi ustazah sebut tadi yang berkaitan dengan tarafuh. Semua sekali melainkan 4 benda sahaja itu adalah itlaf. Itlaf adalah kuku, rambut,
Pokok dan binatang. Ingat ya, itlaf. Okey. Ada dalam tu ada dihuraikan ya, tentang itlaf. Baik. Selalu soalan yang akan tanya. Yang lain tak famous. Soalan rambut famous. Ustazah, saya gugur 1 helai rambut. Berapa bayaran dam? 1 helai rambut bersamaan secupak makanan. Dengan syarat memang kita yang garu, kita yang cabut, berlaku secara usaha kita kena bayar dam sehelai secupak makanan. 2 helai, 2 cupak, 5-5. 3 helai dan lebih serentak. Zap terpotong atau zap tercabut. Yang itu baru ada pilihan. Yang ni juga pilihan yang sama. Ya. Pilihan yang sama tadi, dam takir juga. Ya. Menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang fakir miskin, setiap orang 2 cupak dan puasa 3 hari. Ini untuk 3 helai dan lebih serentak. Kalau setakat pagi selai, petang selai, malam selai, 5 macam tu. Ya. Jadi kalau nak bayar bila? Ustazah cadangkanlah sekali dah habis saja umrah tersebut bayar. Habis saja umrah yang pertama bayar. Nanti buat umrah yang kedua pula ya. Jangan himpun semua pula, nanti takut tak ingat. Ya. Sebab dam ni walaupun kita kata nampak macam kecil, ini kadang-kadang boleh mempengaruhi ya ibadah kita. Nak dapat haji mabrur biar tak ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi janganlah pula takut dam. Dam ni ada masa memang denda, ada masa sebagai topak pahala ya. Sebab apa ada yang tanya, Ustazah, dia orang kata haji tamatuk kena bayar dam. Betul? Kita nak bayar dam sekarang ke? Okey, baik. Kalau kita mampu, ada orang yang boleh uruskan kat kita di tanah suci, kita boleh bayar kemudian. Waktu afdalnya adalah selepas kita buat umrah. Maknanya confirm lah kita akan buat haji tamattu. Tapi kalau kita rasa macam sukar nak cari orang uruskan, boleh saja bayar di tabung haji melalui tijari. Ya? Nanti, walaupun bayar, itu bayar bukan laksana. Laksana tak boleh laksana lagi. Pelaksanaan akan dibuat oleh tabung haji selepas musim haji. Selepas confirm semua dah settle, bayaran sahaja. Sebab sekarang tabung haji tak buka kaunter dah di Mekah. Dia tak ada kaunter kewangan dah. Dia nak jimatkan kos, jadi tak ada dah staff-staff dia akan pergi sama-sama buka kaunter. Jadi kita kena bayar melalui tijari. Kita sekarang pun ambil duit guna kad sahaja. Boleh bawa kad apa-apa saja dan ada dicadangkan kad tabung haji Bank Islam warna putih tu, ya. Tapi sebenarnya boleh je kad apa-apa asalkan kita buat pengeluaran luar negara. Macam kita pergi luar negara ke tempat lain tu, pakailah nak kad Maybank ke, kad Bank Islam ke, apa-apa ke, asalkan tempat kita nak ambil duit itu ditulis plus. Ikut kita punya kad tu kan, kat belakang tu ada tanda plus kan. So tengok dekat dia punya ATM tu ada tanda plus, so kita boleh cucuk lah. Hanya pada tahun lepas, tahun ni saya tak pasti, tahun lepas kalau siapa yang gunakan Bank Islam tabung haji tu, pengambilan wang di sana tidak diambil service charge. Tahun ni tak pasti. Dia kata tak ada. Tak ada. Itu keuntungan dia lah. Sebab setiap kali kita cucuk RM10 kan? Ke RM12? Ada yang 12 macam itulah. Jadi kalau kita cucuk 100 pun RM12, cucuk 1000 pun RM12, cucuk RM20 pun RM12 juga. Jadi nak cucuk banyak terus. Jadi kalau tabung haji yang Bank Islam tabung haji tu tak ambil service charge, okey lah. Tak ada masalah lah nak ambil berapa kali pun ya. Okey, baik. Saya berhenti dululah untuk yang bab larangan ihram. InsyaAllah boleh dibaca ya. Hanya kalau masalah tak payah hafal sebenarnya larangan ihram tu, tahu je. Apa perkara yang perlu bayar dam. Ya. Jadi kita tengok dam pun tak payah hafal. Jadi kita tahu dah kalau tak niat di mikot kena bayar dam, melanggar larangan ihram kena bayar dam. Jadi larangan ihram ni apa dia dam dia? Yang tu boleh dibaca. Ya, kau nak ajar tu 2 hari pula sudah ajar bab dam ya. Okey. Baik. Bila kita masuk saja ke Mekah, sama ada dari Madinah atau dari Malaysia, perkara pertama yang kita akan buat, kalau kita niat ihram umrah,
bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', dia masuk dengan niat ihram umrah. Jadi dia akan buat tawaf umrah, ya. Tawaf umrah, lepas tu dia akan buat sa'i umrah, ya. Maksud tawaf apa dia? Tawaf adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Ya. Jadi apa dia syarat dia? Syarat-syarat sah tawaf. 1, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya, maknanya kita mesti berwuduk. Orang yang dalam keadaan period mesti mandi wajib. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Kena pastikan betul-betul. Orang perempuan tak ada discharge. Jangan terbawa panty liner yang bekas najis masuk dalam beg. Ada jemaah ni dia pergi cuci-cuci dekat toilet, lepas tu dia punya panty liner dia masuk dalam beg dia. Kan itu najis. Kan? Kemudian kasut. Sebab kita sekarang tak boleh nak tinggal, tak ada pigeonhole. Siapa yang pergi umrah dia tahu, ya. Tak ada pigeonhole yang boleh tinggal. Kalau ada pun tinggal, tak jumpa balik dah. Sebab kita masuk ikut lain, keluar pun ikutlah lain. Masuk ikut maruah, mungkin keluarnya ikut sofa. Atau masuk ikut pintu King Aziz, keluarnya ikut maruah. Jadi untuk selamat, kita akan bawa kasut bersama-sama dengan kita ketika tawaf. Tapi malangnya ada yang bawa kasut bernajis, pijak tai burung, merpati dan lain-lain lagi. Okey? Baik. Cara dia. Ustazah cadangkan nanti beli sarung kasut yang dalam Shopee tu. Plastik yang macam kita pakai masuk museum. Tapi janganlah beli yang plastik. Dia ada bahan yang macam bahan yang orang buat PPE tu. Yang itu dia tidak licin. Kalau kita beli yang plastik tu, Ustazah tak bawa contoh. Ya, boleh tengok dalam Shopee. Jadi beli yang itu banyak. Kalau kita beli satu tu murah je pun. Dia ada satu set bungkusan dia 5 pasang. Nanti boleh je hadiah sedekah dekat kawan-kawan lain. Ada makcik-makcik tak bawa tu boleh tolong bawakan bagi. Kan cara nak bersedekah ni mudah je. Ya. Cara nak hadiah pun mudah, ya. Tahu. Biasa tengok tak? Dia bentuk dia macam kita snow cap. Snow cap pula dah. Shower cap. Ikut je snow cap. Shower cap, dia bentuknya macam shower cap. Kalau tak nak beli yang tu, cari shower cap. Duduk kat hotel ambil kau balik. Ya. Jadi masa kita nak pergi masjid, kita pakailah dia sebagai sarung. Sampai di masjid, buang dalam tong sampah. Jadi kasut kita itu bersih. Kita dah basuh, dah siap-siap. Faham tak ni? Ada saya bawa umrah, saya bagi kat makcik-makcik ni. Dia tanya, Ustazah nak buat apa? Ya, ada contoh. Ada dalam Shopee. Dia tulis apa kat situ? Dan Shopee tu dia tulis apa tajuk dia? Shoe cover. Shoe cover warna biru, ya. Okey. Balik beli yang tu lah Ustazah cadangkan. Senang kita nak buat umrah atau kita nak apa, kita tak nak pakai kasut kita menajis. Even kita nak pergi ke bilik air dekat Arafah Mina pun boleh pakai. Kan? InsyaAllah. Lelaki tak boleh pakai, ya. Sebab lelaki tak boleh pakai yang bersarung walaupun lusinar. Kalau nak pakai juga, boleh letak dekat tapak kasut. Maknanya letak pijak dia lah. Pijak kat kasut tu. Boleh? InsyaAllah. Baik, itu antara dia. Okey, seterusnya mesti menutup aurat dengan sempurna. Jadi menutup aurat dengan sempurna tu, perempuan, ya, yang perempuan lah, lelaki biasa dia pakai kain ihram, angkat kain ihram tu atas pada pusat, ya. Perempuan pastikan ni tangan baju ni tak jatuh. Sebab apa? Bila diisyarat bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takut jatuh lengan bajunya. Jadi eloknya buat aja dalam tudung. Pakai stokin, biar stokinnya tebal, ya. Lepas tu ni, bila kita pakai spek, pastikan rambut tak keluar ikut celah spek kita ni. Orang tua ni rambut kering, ya, selalunya. Lepas tu anak-anak rambut ni pastikan tak keluar, ya. Mesti tutup aurat dengan sempurna. Tudung jangan nipis.
Okey, dia bermula di sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf. Berniat tawaf kalau kita buat tawaf sunat, kita buat tawaf tahiyatul bait, tawaf nazar, tawaf wada', yang tu kena niat, wajib niat. Kalau tak niat, tak sah tawaf tersebut. Tetapi untuk tawaf umrah dengan tawaf haji, tak niat pun sah. Sebab dia sunat. Sunat. Tapi sunat ni tak buat, rugi. Kok terlupa lah. Kalau terlupa tetap sah kerana apa? Apabila kita niat ihram, dia dah cover dah keseluruhan pekerjaan umrah. Dan niat ihram haji pun dia cover keseluruhan kerja-kerja haji. Tak niat pun sah. Ya, tapi kalau untuk tawaf wada', tawaf sunat, tahiyatul bait, nazar, semua tu kena niat, ya. Okey. Kemudian menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan, mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin, berjalan dengan tujuan tawaf. Jadi sebab tu jangan duk bawa telefon berselfie, wifi, live semua. Sebab takut bertukar niat, ya. Kemudian berjalan dengan bertujuan tawaf tadi dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar dari Hijir Ismail, luar dari Syazarwan. Sebab tu tak boleh sentuh Kaabah. Syazarwan tu kat mana? Syazarwan tu kaki Kaabah, ya. Ni, kalau kita tengok Kaabah, ya, Kaabah dia ada Kaabah macam tu sikit. Ni. Sebab tu bila kita pegang Kaabah, dia seolah-olah dah masuk beberapa milimeter dah tangan kita ke dalam Kaabah. Sebab tu batal pusingan tersebut. Tak boleh sentuh Kaabah. Ya, sebab Syazarwan ni sendiri adalah kaki. Dia dah ada macam ni dah. Sebab tu tak boleh sentuh, ya. Tak boleh sentuh Syazarwan, tak boleh sentuh dinding Kaabah, tak boleh sentuh Hijir Ismail, ya. Dia punya dinding Hijir Ismail semua tak boleh sentuh sebab mereka itu adalah di antara Kaabah, ya. Kemudian sunat-sunat dia, satu, sunatnya berjalan kaki, beritibak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Itibak bagi buka bahu sebelah kanan. Okey. Ada orang confuse. Dia kata sunat itibak 3 pusingan sahaja. Sebenarnya tidak. Itibak adalah keseluruhan pusingan. Berlari-lari anak itu sunat untuk 3 pusingan. Faham, ya? Okey. Kemudian ni, melakukan ramal atau berlari anak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i pada 3 pusingan yang pertama, ya. Istilam di Hajarul Aswad ataupun kita bagi isyarat bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kucuk. Itu di Hajarul Aswad. Di Rukun Yamani isyarat sahaja tanpa kucuk. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tak kucuk, ya. Berturut-turut 7 kali. Sebab ada yang kata, ustazah saya buat 4 tapi saya tak larat sangat, saya rehat. Sah. Tapi hanya tak dapat sunat. Tak ada masalah, ya. Tawaf dengan khusyuk dan tawaduk dan buat solat sunat tawaf, ya. Jadi tadi kita itibak, kita buka bahu sebelah kanan. Masa kita nak solat, tutup balik bahu kita. Makruh ketika kita solat sunat tawaf dengan beritibak, dengan membuka bahu sebelah kanan, ya. Jadi masa bila nak itibak? Apabila kita sampai dekat mata, sampai dekat dataran Kaabah, baru kita buka bahu sebelah kanan. Janganlah buka daripada hotel penginapan, ya. Ni sama juga macam duduk dekat Arafah Mina. Janganlah biar togel-togel aja badan tu, ya. Orang perempuan ni ada yang pergi tanpa suami, ya. Walaupun kita kata alah tak adalah seksi macam perempuan, tidak, ya. Sebab ustazah sendiri jaga jemaah macam-macam ustazah jumpa. Ada makcik ni kata apa ni makcik ni, ya. Tapi makcik tu ustazah makcik juga kan. Kadang-kadang duk rasa macam kita muda kan makcik. Makcik ni kata apa? Ustazah, saya tak boleh tengok lah bulu dada Pak Arab. Jangan main-main, ya. Benda lama tak duduk sama dengan suami, ya. Yang seorang ni pula kata, ustazah, ya Allah, pakcik ada sebelah ni makcik ni cakap. Pakcik ni ada sebelah. Saya boleh tengok couple tu kan lain macam rasa dia. Tengok couple muda-muda tu. Jangan. Jadi kita kalau boleh, sebab itulah orang buat haji tidak boleh rofak, tidak boleh kusut, tidak boleh tidak. Nampak simple kan?
Jadi benda-benda macam tu kena jaga. Akhlak tu kena jaga, ya. Akhlak kena jaga sebab dia boleh merosakkan orang lain. Banyak kes-kes berlaku, ya. Nak cerita ke tak cerita? Contoh. Tapi memang tak tahulah kenapa di sana Allah uji macam-macam, ya. Ada satu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kita kata dah bila berniat ihram tidak boleh lagi permulaan persetubuhan. Itu bab-bab tu lah, ya. Ada satu couple ni, dia duduk, dia boleh berkucuk pula dalam bas tu. Jadi yang tengoknya belakang anak dara. Mula tak tahu, saya tak tahu cerita. Tetapi apabila bila dah pergi wukuf di Arafah, datang anak dara tu, datang menangis kat saya. Saya tanya kenapa, adik? Dia kata gini, Ustazah. Bila saya tengok couple tu, daripada hari pertama, dari Madinah lagi, ya, buat benda tu, dia kata benda tu mengganggu fikiran saya. Mungkin bagi orang biasa tak ada apa-apa, tapi bagi seorang anak gadis kan, melihat benda tu, dia kata saya buat amalan pun saya asyik ingat je benda tu. Mengganggu dia dalam ibadah dia, ya. Itu satu. Jadi susahlah nak cakap pun tak kena, tapi nak kena cakap kan. Tu belum lagi masa di Mina. Di Mina kita baru buat tahlul awal. Tahlul awal apabila kita membuat 2 dari 3 perkara. Kita baru lontar jamrah, kita baru gunting. Kita bebas 10 larangan ihram. Kita belum lagi bebas 13 larangan ihram. Nak bebas 13 larangan ihram, kita kena balik tawaf sa'i. Tapi hari 10, 11, 12 berada di Mina tu, sempat lagi di belakang kemah, tepi kemah, semua ada permulaan persetubuhan. Jadi benda-benda tu nampak ringan, ya. Sebab tu Ustazah tidak galakkan kalau orang nak pergi melontar hari 11, 12, 13, jalan berdua, pegang tangan, beria, berpeluk ke atas belakang. Ya, kita tengok ramai lah kalau saudara-saudara kita dari Indonesia, semua banyak yang macam tu. Jalan pegang tangan, lagi peluk pinggang. Ya, benda-benda ni kita rasa tak ada apa-apa, tapi benda nak rasa akan datang tak kira masa. Ya, jadi kalau boleh dielakkan, elakkan sahaja. Ya, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita tengok juga perkara yang membatalkan tawaf, ya. Yang ni jenis tawaf tu boleh baca. Ni perkara ni, ya. Dia kata disyarat melafazkan niat tawaf bagi tawaf berikut: tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada', tawaf tahiyatul bait, tawaf kudum. Yang ni wajib niat, ya. Umrah dengan haji tak niat pun sah. Okey? Niat dia, ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling kerana Allah Ta'ala. Mudahkan aku, ya Allah. Kalau susah sangat pun aku nak tawaf kerana Allah pun cukup dah. Okey? Baik. Okey, tentang wuduk. Ya, wuduk ketika kita tawaf. Kita tahu ketika tawaf tu orang ramai. So telah diputuskan dalam muzakarah haji, ya, dalam muzakarah haji dia kata bersentuh lelaki perempuan tidak batal wuduk, ya, selagi tidak naik syahwat. Tidak ada rasa rangsangan. Ketika itu sah. Jadi boleh kita amalkan dia ni daripada awal lagi, daripada kita keluar bangunan, orang ramai. Kadang tak boleh nak elakkan. Orang dah ramai sangat, kita jalan ni lenggang tangan ni, terlepuk terkena muka dia, terkena tangan dia. Kalau lelaki tersepak kaki dia, sebab kaki kan tak pakai stokin dia orang, kan? Jadi yang itu kita abaikan saja. Kalau tak ada rasa apa-apa, sah lagi wuduk, tidak batal, ya. Ketika berada dalam pesawat, contohnya kita ni dekat KLIA, nak naik tu, duduk tengah bawa beg, jalan-jalan tersentuh, abaikan saja, ya. Nak naik bas, ya, contoh nanti katalah kita nak jamakkan Zuhur dengan Asar dekat airport. So Ustazah kata ambil wuduk siap-siap dekat Murumpi, contoh. Naik bas tersentuh, abaikan saja. Sebab dalam keadaan masyaqqah, kita kata tak batal selagi tidak naik syahwat. Sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Kalau terkentut tak boleh. Ya, ni cerita tentang sentuhan sahaja. Okey. Kemudian hati-hati, ya, dengan najis yang ada di selipar. Anak kecil tu tak apalah, tak bawa pakaian menajis, dan juga tahi burung yang jatuh ketika tawaf, ya. Aurat lelaki jaga antara pusat dan lutut, ya. Perempuan pula hati-hati dengan bawah dagu ni. Sebab tu orang Malaysia ramai ada kekek. Dia panggil kikik. Buat juga bawah tu sebagai ihtiyat.
Sebenarnya kawasan muka perempuan ni dari anak rambut sampai ke bawah dagu tempat tumbuh janggut. Kawasan ini patut dibasuh ketika berwuduk. Kalau tak basuh bawah ni tak sah ni. Ini kawasan janggut. Kawasan tumbuh janggut ni wajib dibasuh. Sebab tu orang lelaki sunat menyelat, ya. Menyelati rambut janggutnya tu, ya. Kemudian dari rambut telinga kanan, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri itu juga wajib dibasuh. Jadi kalau ada sideburn, orang perempuan jarang ada, tapi lelaki ada. Dia kena basuh ni kawasan yang rambut tumbuh di hadapan anak telinga. Perempuan dia jarang-jarang lah. Tapi kalaulah ada jenis yang rambut banyak tumbuh kat sini, dia kena basuh. Eloknya dipotong lah rambut tu kat sini. Susah kan? Sebab kita kadang-kadang kita tarik ke belakang. Sedangkan rambut tu tumbuh di sini, dia wajib dibasuh. Sebab tu kita tengok tok guru pondok dulu-dulu, dia minta kita tarik tau rambut yang kita tolak ke belakang ni. Tarik ke depan dan basuh. Tapi sebenarnya kalau dia tumbuh di atas telinga tak apa. Yang kena basuh tu rambut yang tumbuh di hadapan anak telinga. Faham ke tak? Sebab ramai juga yang soal benda tu. Abang Cik mari sini. Baik, saya guna lelaki lah. Tapi sebenarnya orang perempuan lah, ya. Dia orang perempuan. Balik nanti tengok depan cermin. Ya. Kalau depan cermin, kalau jenis macam rambut tu, dia jenis tumbuh sampai ke depan ni, sampai depan anak telinga. Ni anak telinga kan? Sebab dia wajib basuh ni kawasan anak telinga kanan ni sehingga kepada anak telinga kiri sampai ke bawah janggut ni. Tempat tumbuh janggut ni, tempat yang keras ni. Jadi, kalau kita jenis tumbuh rambut kat sini, kita angkat ke belakang. Maknanya kita kena basuh, tarik balik basuh. Kalau rambut tak ada tumbuh kat sini. Tapi kalau rambut kat sini kita tarik ke belakang, tak payah basuh. Sebab ada yang setengah dia confused. Dia ingat kena tarik juga. Tak payah. Dia hanya rambut yang tumbuh di hadapan anak telinga. Saya rasa orang perempuan jarang-jarang. Orang lelaki sebab dia sambung dengan janggut. Ya. Jadi sideburn tu ada. Ya. Dah. Okey. Ya. Sebab ramai duk tanya, Ustazah, betul ke kita kena basuh rambut yang kita angkat? Tak semua orang. Hanya orang-orang yang rambutnya tumbuh di hadapan anak telinga sahaja, ya. Okey, stokin tidak nipis, anak rambut di kawasan telinga tu kena jaga-jaga takut dia terkeluar, ya. Okey, baik. Lain-lain perkara yang membatalkan tawaf, yang ni penting, ya. Perkara yang membatalkan tawaf, satu, terbuka aurat dengan sengaja, menyentuh Kaabah atau kelambu Kaabah. Tadi Ustazah sebut dia bukan batal tawaf keseluruhan. Dia batal pusingan tawaf, ya. Terpesong niat, sibuk cari kawan, cari isteri, ya. Sebab tu kalau kita nak tawaf, cakap siap-siap dekat isteri kita. Yang nanti lepas tawaf, tunggu abang dekat situ. Tunggu, kalau boleh tepuk dinding tu. Sebab dekat situ tu banyak. Selalu tak jumpa. Lepas tu marah, mengamuk, ya. Tunggu kat situ. Dia kat Madinah banyak jadi. Tunggu abang dekat toilet nombor 70. Dia cakap toilet 70. Si isteri tunggu sebelah kanan, dia tunggu sebelah kiri. Sampai 3 jam tak jumpa, dia balik, dia mengamuk. Sebab tu saya kata, pergi tepuk dinding ni kat sini. Sebab benda tu dah ada kiri, kanan, depan, belakang. Ni 4 dimensi kan. Okey, dia tak pusing kan. Memang banyak bergaduh. Balik marah. Nak marah. Dekat sana memang gaduh banyak. Tak tahu kenapa. Baik. Menyentuh dan masuk Hijr Ismail tak boleh. Sebab Hijr Ismail sendiri adalah kawasan Kaabah, ya. Pernah Sayyidatina Aisyah ajak Nabi masuk ke dalam Kaabah. Nabi bawa masuk dalam Hijr Ismail. Nabi kata ini juga adalah Kaabah, ya. Tidak yakin 7 pusingan tapi tak sambung, tak tambah. Jadi kalau kita 67 ambil 6, ya. Jangan ambil 7. Ulang balik sekali lagi. Sebab ulang tambah ketika itu lebih mudah daripada kita dah balik, dah selesai pun nak buat balik. Ya. Kemudian belum cukup 7 dah keluar. Ada juga sampai dekat rukun Yamani. Yang ni kes umrah lah yang banyak mutawif bawa. Mutawif pakai receiver. Sampai mutawif tu depan, dia dah sampai dekat rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad. Dia kata, okey, kita dah selesai. Semua sekali kita keluar perlahan ke kanan dan keluar untuk solat sunat tawaf. Yang di belakang dekat rukun Yamani ni keluar siap dah.
Dia dengar tu je, dia tak nampak pun mutawif membawa tu. Sebab tu kita kena belajar. Faham? Walaupun kita dengar, kita kena sampai betul-betul bermula di rukun Hajarul Aswad, berakhir juga di rukun Hajarul Aswad. Kalau boleh lebihkan sedikit. Ya? Contoh, mana ya? Susah nak suruh. Baik. Kalau ini, dia rukun Hajarul Aswad ni, dia 90 darjah ya, bukannya kata lurus tu saja. Kalau Kaabahnya begini, jadi dia punya rukun Hajarul Aswad begini. Ya, ni. Di sini pun boleh rukun dia, di sini pun boleh, di sini pun boleh, di sini pun boleh, sampailah ke sini. Jadi boleh je kita niat di mana-mana, dan kalau kita bermula di sini, berakhirnya di sini, bermula di sini, berakhir di sini, bermula di sini, begitulah. Dan kita paling akhirnya di sini. Dan pastikan kita melebihi daripada rukun tersebut, ya. Boleh. Jadi pastikan kita cukup 7 pusingan. Kalau tidak, batal pusingan tawaf tersebut, atau tidak cukup tu 7. Okey. Yang lain ni makruh ya, makan, minum, baca doa dengan nyaring. Jadi janganlah pula kita dengar Indon best sebab dia bantu kuat. Balik marah kat mutawif dia. Ustaz kenapa baca perlahan? Tengok tadi Indonesia dia baca kuat. Ada zau. Sebenarnya itu makruh. Sebenarnya kan kita tawaf ni baca sendiri je doa dia. Ya? Macam-macam cara boleh. Ada yang ajar, kalau ustazah suka, pusingan pertama ustazah doakan untuk diri sendiri. Pusingan kedua untuk ibu ayah. Pusingan ketiga doa untuk suami. Pusingan keempat untuk anak-anak. Pusingan kelima untuk guru-guru ya yang mengajar kita. Pusingan keenam untuk alim ulama. Pusingan ketujuh kepada sahabat-sahabat yang mengirim doa secara khusus kepada pemimpin ya. Kita tak tinggal, maknanya semua akan masuk. Ya. Okey. Ada juga yang buat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian istighfar, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Habis 4. Ya. Kemudian selawat yang kelima, yang keenam istighfar, yang ketujuh doalah dengan apa-apa doa pun. Boleh, ya. Ataupun ada orang dia baca 3 khul, 4 khul. Mula khul ya, khul wallah, khul a'udzu birabbin nas, khul a'udzu birabbil falaq, khul a'udzu birabbin nas. Makna 4 settle. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh. Atas kita supaya kita dapat tahu pusingan itu kita tinggal. Oh, satu tak sebut ni mesti pusingan yang ketiga lepas. Ya, atas masing-masing ya. Jadi membaca doa sendiri itu adalah lebih afdal. Kemudian bercakap dengan menggunakan telefon bimbit sah, tapi bimbang takut lari ni niat. Setakat sikit tak apa. Melakukan ramal, yakni berlari anak dalam semua pusingan makruh. Dia suruh lari anak 3 pusingan saja kan. Menahan kentut, menahan air kencing, menahan dari kencing, menahan dari buang air besar, itu juga makruh. Berbual juga makruh ya. Elakkanlah. Okey, macam mana cara kita nak sambung? Kalau kita batal, ya, kita boleh sambung pada tempat kita batal. Tapi orang ramai dan kadang-kadang kita tak mampu nak pergi tempat kita batal. Sunat kita sambung, lebih afdal kita sambung di rukun Hajarul Aswad, ya. Okey. Yang ini bab sorong ni tak apalah sebab mungkin tak ada kaitan, tapi nak cerita kalau kita sorong isteri atau kita sorong kawan, dua-dua dapat pusingan yang sama. Janganlah buat 14 kali, tak payah. Cukup 7 kali, tapi masing-masing ni niat. Ya, sebab kaki dia sampai masing-masing. Tayar tu dah jadi ganti kaki. Berbeza dengan dukung. Kalau kita bawa anak, ya sekarang tak adalah kan. Kalau kita bawa umrah bawa anak, dan anak itu kita niatkan umrah, 7 untuk kita, 7 lagi untuk anak. Faham ya? Jangan mamai. Itu saya tengok ramai juga bawa anak tapi tak belajar. Dia ada cara khusus untuk anak-anak ni. Ya, kalau kita dokong dia,
kaki dia tak kena tau dekat tanah. So yang kita buat first niatnya untuk diri kita. Second yang kita buat baru kita buat untuk anak kita. Ya, kalau tidak balik dia tak dapat ihram. Pernah berlaku haji. Ni package mahal lah. Sama juga kes dia bawa anak dia hajikan anak dia niatkan haji. Lepas tu masa tawaf sekali je dia buat. Maknanya tujuh tu untuk. Jadi kita tak tahu sama ada tujuh tu untuk dirinya atau tujuh untuk anaknya. Dua-dua sebenarnya memberi risiko yang sangat besar. Ya. Okey, baik. Selesai yang tu. Selepas sahaja, sekarang pukul berapa? Okey, baik. Kita teruskan sikit lagi. Kita habiskan umrah. Ya. Baru kita masuk haji petang nanti. Baik, selepas itu kita buat sa'i umrah. Selepas saja kita selesai tawaf, 7 pusingan. Selepas tawaf kita pun solat sunat tawaf, kita minum air zam-zam, kita pun pergi sa'i. Sa'i adalah berjalan ulang-alik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya, ya. Apa dia syarat sah sa'i, ya? Dia ada tulis kat situ, ya, Sofa start. Tengok betul-betul. Sebab apa? Kalau jemaah yang duduk di Abrash Janadriyah. Orang yang duduk di Abrash Janadriyah ni, dia adalah hotel di belakang Marwah. Ya, lebih kurang 1 kilometer untuk sampai ke Marwah. Jadi dia masuk ikut Marwah takut dia confuse. Dia ingat itu bermulanya sa'i. Sa'i dia kena ke Bukit Sofa, nak tahu dia ada tertulis Sofa start. Carilah, ya. Dia mesti bermula di Sofa, berakhir di Marwah, ya. Okey, laluan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kita nak tahu kawasan bukit tu batu marmar dia kecil-kecil. Bila turun batu marmar besar, itu baru laluan sa'i. Jadi kalau kita kata berada di atas bukit tu tak mau naik panjat tinggi-tinggi kat bawah-bawah tu pun dah tak apa dah. Selagi ada batu kecil. So kita faham kalau yang dah tua-tua macam saya ni, nak naik atas bukit tu sakit lutut. Ya, jadi kat bawah tu dah memadai. Ya. Sunat juga berlari-lari anak di kawasan lampu hijau. Ya. Tu kat ujung sekali ada Bukit Marwah. Tinggalan batu di Bukit Marwah. Okey. Tempat terakhir. Kalau kita tawaf di bawah, dia kalau musim umrah dia tak buka. Tapi kalau musim haji dia buka di bahagian lower ground. Di lower ground tu pastikan kita tawaf sampai hujung. Sebab apa? Kat situ dia tulis tu nihayah. Nihayah makna pengakhiran Sofa. Kalau kita pusing sebelum tiang, kita tak sampai di kaki Bukit Sofa. Sedangkan syaratnya adalah mesti bermula di kaki Bukit Sofa, berakhir di kaki Bukit Marwah. Ini nihayah Marwah. Ya, Bukit Marwah. Jadi kena sampai belakang tiang tu terakhir. Boleh? Baik. Apa dia syarat-syarat sah dia? Yang pertama, mestilah dilakukan selepas tawaf. Mesti dilakukan selepas tawaf. So kena faham. Walaupun kita tahu bahawa untuk sa'i kita tidak perlu bersih dari hadas kecil dan hadas besar, boleh buat dalam keadaan period, boleh buat dalam keadaan tidak berwuduk, tetapi kita kena pastikan yang sa'i kita dibuat selepas tawaf yang sempurna. Jadi kalau selagi kita tak tawaf, selagi tu kita tak boleh sa'i. Sebab ada jemaah dia kata ustazah kata boleh sa'i ketika period. So dia pergi sa'i dulu. Nanti bersih nanti baru dia buat tawaf. Dia tak ingat syarat yang pertama ni. Dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf haji, tawaf kudum atau tawaf umrah. Sebab itulah bagi orang buat haji ifrad, dia niat masuk niat haji. Betul? Dia buat tawaf kudum. Kenapa dia tak buat tawaf haji? Sebab belum masuk waktu untuk tawaf haji. Untuk masuk waktu untuk tawaf haji adalah tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Tapi ada juga jemaah haji yang buat sa'i haji. Ya. Kenapa dia buat sa'i haji? Sebab sa'i dia tak perlukan masa. Sa'i dia kata selepas tawaf yang sempurna.
Jadi jemaah tersebut, jemaah ifrat tadi tu, dia niat haji, dia masuk, dia buat tawaf kudum, lepas tu dia buat sa'i haji, dia simpan. Nanti habis dah kerja-kerja, dia lontar semua dah selesai, balik semula ke Mekah, dia hanya buat tawaf sahaja sebab sa'i dia dah buat selepas dia tawaf kudum. Boleh faham dah kenapa yang boleh buat sa'i haji selepas tawaf kudum? Ada yang tertanya-tanya kan? Belum masuk waktu lagi. Tak. Sa'i dia tak syaratkan selepas masuk waktu. Sa'i dia syarat selepas tawaf yang sempurna. Okey. Bermula di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah, cukup 7 kali dengan yakin. Dikira 1 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kali kedua dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Maknanya hanya 7 kali. Sebab ada yang buat Safa Marwah 1, Marwah Safa 1. Safa Marwah 2, Marwah Safa 2 sampai 14 kali. Balik lembek kaki-kaki. Kesian. Sebenarnya senang. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4. Okey, baik. Yang ni satu lagi tips ya. Ada jemaah dia kurang 1. Dia kurang 1, dia main tambah je sesuka dia. Saya kata dah kurang 1, tambah 1 bagi cukup 7. Kalau tidak, tak sah. Tapi kena ingat, bab sa'i ni dia ada kiraan-kiraan dia. 1, Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Nampak, faham? Cuba tengok yang mana ada kat belakang. Ke saya dah buang? Ada lagi tak? Ni. Ya? Baik, bila kita sebut ni Safa, yang ni Marwah. Ya? Jadi Safa yang Marwah ni 1. Marwah Safa ni 2. Safa Marwah 3. Begitulah seterusnya 4, 5, 6, 7. Jadi 7-nya dia akan berakhir di Marwah. Okey. Katalah kita batal dari Safa. Contoh. Saya contoh saya lah, tak boleh contoh orang lain. Pada satu hari. Saya sedang sa'i, tiba-tiba ada orang tanya soalan. Bila tanya soalan, saya menjawab. Saya menjawab teks tu panjang. Bila saya jawab, saya tengah sa'i. Saya tak ingat dah sama ada kedua atau ketiga. Bila saya tengah sa'i ni, saya jawab sedar-sedar saya ada dekat sini. Dan saya tak ingat langsung saya dah pusingan ke berapa. Jadi bila tak ingat, saya kena ingat balik. Okey, tadi saya dah 2. 2 saya dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Bila saya dia ingat balik ni, saya katalah saya yang kedua. Sekarang saya berada di antara Safa ke Marwah. Di mana saya nak sambung? Saya kena ambil balik daripada Marwah ke Safa. Saya tak boleh ambil dari Safa ke Marwah. Sebab Safa ke Marwah dia 1, 3, 5, 7. Saya tadi yang saya batal 2. Walaupun saya berada di sini, saya kena ambil balik yang dari sini untuk ambil 2. Faham? Kalau kita main sambung saja, berkemungkinan akhir saya bukan di Marwah, akhir saya nanti mungkin di Safa. Ya? Ingat yang tu. Dia agak teknikal sikit lah. Sama juga nanti saya akan ceritakan tentang yang melontar jamrah. Ya? Dia ada juga teknikal. Ya, orang kata tinggal 1 je. Sebenarnya bukan 1. Dia tinggal banyak batu je. Bukan 1 batu. Okey? Jadi kena confirmkan betul-betul. Eloknya tak payahlah tertinggal-tinggal. Kira betul-betul bagi sudah. Ya? Okey, baik. Cukup 7 kali dengan yakin. Dikira 1 kali tadi sudah. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan di kaki Bukit Marwah. Kalau ada papan tanda, tengok betul-betul. Ya? Hendaklah sa'i di Batnul Wadi, ini tempat yang termaklum, dan mengekalkan niat sa'i. Mesti kekal niat sa'i. Jadi sa'i itu daripada Safa ke Marwah lebih kurang 473 meter. Ya. Kalau 7 kali tu lebih kurang 4,5 km lah. Dia hampir setengah kilometer. Satu pusingan tu. Ya. Sebab tu kena tahu betul-betul. Ya.
Satu lagi yang Ustazah risau, orang naik skuter. Orang naik skuter, ya, di atas, di tingkat mezzanine, ya. Bila kita naik tingkat mezzanine, kita tawaf di atas. Selepas habis tawaf, ya, contoh ya, ni tawaf, pusingan tawaf di atas. Di sini ni ada lampu hijau. Jadi selepas kita dah pusing motor kita tu, skuter kita tu dah habis ni, kita nak pergi sa'i. Nak pergi sa'i, kita ke depan, balik, kita akan kona masuk macam ni. Ya, kona. Jadi di sini ni sebenarnya sofa. Takut salah kira. Jadi kena tengok betul-betul di mana. Sebab dia patah balik. Dia bukan ke sana. Jadi dia akan patah balik untuk datang ke sofa. Barulah dia mulakan sa'inya. Sampailah ke marwah. Ya? Begitulah seterusnya. Jadi masa ni kena tengok betul-betul lah. Pastikan betul-betul di mana sofa, di mana marwah. Dan saya tengok tulisan dia terlalu kecil dekat tiang tu. Dia tulis tangan je, ya. Tak tahulah kalau haji ni dia dah mula pasang yang betul. Tapi sebelum ni saya pergi umrah 2-3 kali pun dia tulis tangan saja sofa tu. Ya, type aja dia tulis sofa. Dia tak nampak sangat dekat tiang. Macam mana pun kita boleh faham kita patah balik tu adalah kita menuju ke bukit sofa. Ya. Sebab ramai nanti akan naik skuter. Dah tak larat naik skuter. Skuter dia RM57 50 sen. RM57 50 halalah. Ya, tak ada sen. Okey, baik. Selesai sa'i, ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah tadi semua tu, ya, dah kira dah tadi. Sedikit perhatian dia, ya. Kawasan tempat laluan untuk pengguna kerusi roda membuat pusingan patah balik di kaki Bukit Safa dan Marwah telah dikira sampai ke kaki bukit tersebut. Makna tak payah naik atas bukit pun tak apa. Sampai dah kalau dekat batu kecil tu. Jemaah yang berhenti minum air zam-zam ketika sa'i disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang. Sebab apa? Dia takut bertukar niat. Ya? Berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan gunting rambut jemaah. Tidak ada niat iktikaf, ya, tak ada niat iktikaf atau solat sunat tahiyatul masjid di kawasan sa'i sebab dia bukan masjid. Sebab tu orang yang dalam keadaan period boleh duduk dekat Bukit Safa, ya, tempat sa'i itu untuk tengok Kaabah, ya. Kemudian tidak ada ibadat sa'i sunat. Tawaf sunat ada, sa'i sunat tak ada, sa'i penat ada. Ya. Saya pernahlah juga diminta oleh pihak tabung haji masa saya bertugas, dia suruh iringlah VIP untuk tawaf. Jadi disebabkan kita tak berniat ihram, so tak boleh nak buat umrah sunat. Jadi kita niat tawaf sunat je lah, ya, iring VIP tersebut. Lepas tu sampai tempat sa'i, saya ingat tak naklah sa'i sebab sa'i mana ada sa'i sunat kan. So saya nak tinggal dia buat sendiri, tapi dia tak nak, dia suruh temankan dia. Memang saya kata betul lah, sa'i tu bukan sa'i sunat, sa'i penat. 7 keliling kena teman VIP tadi tu untuk, ya. Semoga pahala lain lah. Pahala sa'i tu tak ada lah kan. Okey, lepas tu jemaah perlu berhati-hati untuk permulaan pengakhiran di Safa Marwah jika sa'i di bawah tanah. Tadi itulah Ustazah kata tengok betul-betul tempat berakhir dia. Takut nanti tak sampai. Okey. Okey, baik. Yang lain boleh baca, ya. Okey, selesai sahaja daripada kita tawaf, kita buat sa'i, kita pun bergunting atau bercukur. Jadi, maksud bergunting atau bercukur adalah menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala. Sekurang-kurangnya. Tak boleh kurang. Melainkan orang botak. Maksud botak ni botak licin. Kalau setakat botak ada rambut juga, kena juga cukur. Kalau semalam dia cukur, besoknya masih tumbuh, ada tunggul-tunggul, kena juga cukur bagi keluar tunggul tersebut. Yang dikatakan boleh dilalukan saja tu, sekiranya orang itu botak dia botak yang tak tumbuh rambut, yang bila lampu pancar berkilat. Ya, okey, baik. Silau, ya silau. Jadi bila masa kita nak bercukur, dia ada masuk waktu. Masuk waktu khusus untuk haji sahaja. Haji masuk waktu untuk bercukur atau bergunting adalah lepas tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Itu untuk haji. Tapi kalaulah
untuk untuk umrah selepas tawaf dan sa'i yang sempurna. Okey, baik. Yang ni sebab cerita haji kita tulis masuk waktu. Rambut yang tumbuh di kepala tidak kurang dari 3 helai rambut, ya. Okey, saya tinggalkan dulu sebab dalam tu ada cerita pasal tahlul awal, tahlul tsani tu kemudian, ya. Jadi bila kita dah selesai tawaf, kita dah selesai sa'i, kita dah bergunting, bebaslah kita dari 13 larangan ihram untuk umrah, ya. Bagi orang yang buat tawaf kudum, yakni dia berniat haji, sampai-sampai saja dia, tadi saya sebut apa perkataan dia? Buat tawaf kudum? Apa saya cakap? Bagi orang yang berniat haji, dia akan masuk dan tawaf kudum. Dia tak boleh buat tawaf haji sebab belum masuk waktu untuk tawaf haji. Selepas tawaf kudum, dia boleh sa'i haji, ya. Dan saya bintangkan di situ sebab ini pilihan. Nak buat tak apa, tak mau buat pun tak apa. Kalau buat disimpan, nanti di akhir tak payah sa'i. Tapi kalau tak buat, nanti lepas daripada Arafah Mina, dia kena balik tawaf dan sa'i macam orang tamattu' juga. Sebab dia ada kelebihan. Orang ifrat ni dia boleh buat dulu. Orang tamattu' tak boleh buat, ya. Sebab tamattu' dia buat tawaf umrah, dia bukan tawaf kudum. Bila tawaf umrah dia sa'i umrah, ya. Okey. Baik, ada soalan sampai setakat ni? Tak ada, ya. Okey, lepas tu kita tunggulah sampailah 8 Zulhijjah duduk kat Mekah, buatlah ibadat-ibadat tertentu. Okey, 8 Zulhijjah kita sambung selepas Zuhur nanti, ya. Okey, insya-Allah kita masuk bab haji lepas Zuhur insya-Allah, ya. Persoalan-persoalan tolong simpan dahulu, nanti tanya kemudian, ya. Kita rehat je dulu, ya. Baik, sementara tu saya jemput semua ya untuk keluar dan jamu selera dekat luar, yang makan nasi kat luar. Selepas tu boleh turun ke bawah untuk solat Zuhur berjamaah insya-Allah. Okey, silakan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.